selamat pagi bersama kami Naila Huda dan Hafizi Rosli di Awani Pagi dalam segmen Realiti Rakyat. Penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini kerana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan apa realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar ini, platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Kerana setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula dan kita bawakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri iaitu Pasir Pinji di Perak, dan juga kita bawakan salah seorang mahasiswa yang mengalami ataupun yang sedang kini tersepit di dalam tempoh PKP ini iaitu di kampus, dan kita akan bawakan dalam program ataupun segmen Realiti Rakyat ini. Baik, untuk pertama sekali kita ingin mempersilakan iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Salak, YB Howard Lee. Pasir Pinji Pasir Pinji iaitu YB Howard Lee di Skype kita pada ketika ini, dan kita ingin mengenali dulu sedikit mengenai Pasir Pinji ini sendiri, iaitu Dewan Pasir Pinji terletak dalam Parlimen Ipoh Timur dengan populasi sekitar lebih daripada 40,000, dan antara aktiviti ekonomi adalah perniagaan dan penempatan bagi mereka yang bekerja di Bandaraya Ipoh. YB Howard, terima kasih bersama dengan kami di Skype pada pagi ini dalam segmen Realiti Rakyat. Baik, YB Howard, kita nak tanya kepada YB sendiri, apa antaranya isu utama dihadapi penduduk di Pasir Pinji ketika PKP ini, dan difahamkan Pasir Pinji ini dalam daerah Kinta yang kini berada pada zon merah, iaitu dengan kes sehingga 18 April sebanyak 94 kes. Mungkin dapat ceritakan situasi di sana, YB. Salam sejahtera, selamat pagi kepada teman sekampung, kepada Hafizi dan juga saudari Naila, kepada penonton-penonton di Astro Awani, selamat pagi. Ya, memang betul pada saat ni kalau tak silap berita terkini mungkin Kinta atau negeri Perak dah dinyahkan daripada senarai merah, tetapi memang masih punya beberapa kes yang meletakkan kita orang Perak dan orang Ipoh dan khususnya di Pasir Pinji di tempat sasaran untuk kita kekalkan tahap PKP ini bagi kita memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Di Pasir Pinji pula, kerja-kerja seperti tempat-tempat dan daerah-daerah lain, memang penjarakan sosial merupakan salah satu usaha yang sedang kita semua, rakyat, penguatkuasa, pihak berkuasa sedang cuba sedaya upaya untuk kita ikuti dan juga kita akur dan patuh. Seperti ambil contohlah di pasar Pasir Pinji dan juga pasar Pasir Putih dan juga pasar-pasar di sekeliling, memang dari rakyat biasa, orang kampung nak masuk pasar pun memang kita beratur jauh-jauh. Dan memanglah itu yang sedang kita usahakan. Namun demikian, kita tidak lupa bahawa dengan pelaksanaan PKP ini, bagi saya secara makronya, intipati kepada ekonomi dunia kita semenjak tubuhnya ketabadunan manusia adalah satu ekonomi berasaskan exchange atau perniagaan atau interaksi dan transaksi sosial. Dengan jaraknya sosial akan membawa sedikit sebanyak, kalau tidak lebih banyaklah, dengan kelumpuhan ekonomi. Jadi inilah sebenarnya cabaran yang paling besar. Di bawah PKP kita sudah nampak gejala-gejala dan indikasi-indikasi impak ekonomi akibat daripada PKP ini, dan kita sekarang berada di masa dan waktu untuk kita merancang apa akan berlaku
selepas PKP apabila kelumpuhan ekonomi itu akan membawa impak-impak ekonomi kepada rakyat biasa, rakyat marhain, orang-orang kampung, pekerja-pekerja, student-student kita, dan kemungkinan besar akan membawa pengangguran yang lebih tinggi dengan merudumnya peluang-peluang pekerjaan. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang sedang diusahakan di Pasir Pinji lah. Ya, dalam tinjauan YB sendiri, mungkin ada cerita yang YB dengar, ada yang hilang sumber pendapatan, hilang kerja, ada yang berpisah daripada ahli keluarga. Boleh kongsikan mungkin satu dua cerita yang YB dengar sendiri daripada rakyat di Pasir Pinji ni? Ya, memang terlampau banyaklah. Tetapi di antara yang paling menyentuhkan hati dan juga memedihkan perasaan adalah ada satu uncle. Dia ketua isi rumah untuk sebuah keluarga dengan anggotanya 4 orang. Sebelum ini dia merupakan seorang kontraktor. Dia kontraktor kecil yang bukan yang kaya-kaya, dia cuma jadi subkontraktor. Dia bawa dia bawa macam traktor lah. Hari itu mungkin hari pertama ke kedua PKP, dia call saya. Nada dia kurang sedap lah. Dia kata, Awad, saya perlukan bantuan. Macam mana kau nak bantu saya? Saya kata, Tuan, sekarang ni kita memang masih tengah nak memahami keadaan, sebab kita belum tahu, sebab komunikasi dasar kerajaan dari segi bantuannya belum jelas. Jadi dia terus marah saya lah. Dia kata, kalau nak tunggu kau bantu, matilah saya. Jadi saya pun kurang sedap hatinya, tetapi saya masih tetap update dia. Seminggu kemudian dia terus call saya sekali lagi. Nada dia dah tukar 100%. Tiba-tiba sebelum dia sempat nak mula bercakap dan bertanya, dia menangis. Dia kata, YB, sorry sebelum ni saya call sebab saya terdesak dah. Sebab saya kena bayar balik loan. Saya sebelum ini seminggu saya kerja 3-4 hari sebab pendapatan harian saya cukup tinggi. Tapi saya sekarang memang sebab dah berhenti kerja PKP ni, kita tak boleh kerja, saya tak boleh kerja. Sebab penjimat dulu waktu saya ada duit, saya tak jimat cermat, saya tak simpan duit. Sekarang putus kerja, putus rezeki, putus pendapatan, mungkin makanan pun putus juga. Jadi inilah yang kadang-kadang kita nampak kalau tengok di depan rumah dia ada kereta sebuah, pagar besi dia pun macam ada auto gate. Tetapi sebenarnya ada segolongan besar yang nampak selesa. Tetapi apabila putusnya sumber pendapatan, memang ada banyak perkara yang mata tak boleh nampak dari luar. Jadi bagi saya lah sebagai wakil rakyat dan juga pihak kerajaan, walaupun saya pembangkang sekarang, kita kena tahu bahawa yang mata nampak tidak semestinya keadaan yang sebenar. Dan bukan saya hendak kritik, tetapi dasar atau pendekatan sekarang seolah-olah adalah kita sediakan bantuan dan biar mangsa yang mengejar bantuan. Tetapi sepatutnya pada saat-saat yang getir dan genting seperti ini, kita perlu mewujudkan satu suasana dan mekanisme di mana bantuan mengejar mangsa. Jadi walau bagaimanapun, sebagai wakil rakyat, saya berkewajipan dan tanggungjawab, dan kami sepatutnya mainkan peranan untuk menutupkan jurang di antara pihak berkuasa dengan rakyat jelata. Walaupun mekanisme dan suasananya kurang kondusif, tetapi kami perlu buat sedaya upaya lah. Kritikan dan juga yang konstruktif kita buat kemudian. Tetapi walaupun kita menyuarakan melalui media tetapi itulah yang kami perlu buat. Menutup jurang di antara mangsa dan bantuan, wujudkan suasana di mana bantuan mengejar mangsa. Ya.
YB sebut tentang isu dasar komunikasi penyaluran bantuan ini. Secara ringkas, YB boleh sentuh sedikit tentang isu komunikasi bantuan tak sampai atau tidak kepada rakyat di sana. Apa cabaran itu? Cabarannya cukup banyaklah. Ambil contoh, ada sebuah dia kata tabib Cina tapi dia ada complementary therapy. Mereka sangat profesional, dan bidang kerja mereka ni adalah untuk membantu pesakit-pesakit kanser yang menjadi pelengkap kepada perubatan arus perdana lah. Jadi dia complementary, perubatan tabib dan perubatan arus perdana untuk mengurangkan gejala dan sakit pesakit. Mereka ni memang tergolong yang boleh beroperasi tetapi perlu mendapat kelulusan daripada MITI. Walaupun syarat dia, kalau ikut pandangan saya dan juga paperwork yang dia dah bagi tahu saya dan bentang kepada saya, memang lulus. Tetapi bila dia masuk kepada MITI, pulang pula keputusan untuk tidak membenarkan. Jadi penolakan tu dia tak ada ulasan, dia memang tak tahu kenapa. Dan proses rayuan tu pun tak berapa jelas. Dan satu lagi contoh adalah sebab di Pasir Pinji ni baru 4 hari yang lepas ni kami ditimpa memanglah satu bencana yang cukup dahsyat, di mana orang kampung kata dalam sejak tubuhnya adanya wujudnya kampung Pasir Pinji ni tak pernah menyaksikan satu bencana ribut yang sebegitu teruk. Sampai satu jalan ada 6-7 pokok yang tumbang. Dan pada saat itu apabila kita nak cari apakah SOP dalam keadaan dan suasana dan kuasanya satu PKP, pengurusan bencana macam mana, kelulusan selepas bencana bagi kontraktor untuk masuk kampung untuk memperbaiki bumbung yang runtuh, rumah yang runtuh, SOP itu tak ada. Dan saya tidak menyalahkan. Cuma apabila perbincangan di pihak berkuasa untuk menyampaikan maklumat bagaimana dapat kelulusan itu, sebenarnya ambil masa untuk keputusan dibuat. Saya bukan nak menyalahkan sesiapa, tetapi proses mendapat keputusan dan keputusan bagaimana atau caranya disampaikan, disalurkan ke peringkat bawah tu ambil masa 3 hari. Dan saya terima kasih kepada pejabat daerah, terima kasih kepada PDRM yang memberikan kerjasama yang cukup rapi. Cuma keputusannya telah membawa sedikit kegusaran dan juga kesusahan lah. Itulah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bawah sini lah. Ya, YB, kalau kita tengok isu belia ni pasti dekatlah dengan YB kerana YB juga merupakan ketua pemuda di peringkat kebangsaan bagi parti dan juga YB juga merupakan bekas exco belia dan sukan di Perak. Dan pasti isu-isu belia ni nak diangkat. Dan apa agaknya melihat kepada kesan daripada PKP ni, bagaimana agaknya belia-belia di Pasir Pinji terutamanya dan juga di Perak secara amnya, dan pasti mereka ini terjejas teruk. Dan dari segi penganggurannya, bagaimana YB? Bagi saya lebih menampakkan saya sendiri mempunyai satu peranan di peringkat kebangsaan lah. Sebab apabila kita menguruskan ekonomi, memang payah kalau nak menguruskan kawasan sendiri saja. Sebab kita ni rakyat Malaysia. Saya anak Perak. Saya bukan saja anak Pasir Pinji, saya anak Perak juga. Jadi ada sebenarnya peluang-peluang di sebaliknya, tetapi ada juga ancaman-ancaman. Dan kita sedia maklumlah, COVID-19 ini sebenarnya meletakkan kita di dalam satu keadaan di mana kita sedang berperang dengan satu musuh yang tak dapat dilihat, yang menyerang secara sunyi dan tersembunyi, dan mangsa hanya akan sedar mereka telah menjadi korban perang setelah rebah daripada kesan dan cedera dan kesakitan yang tak boleh diubati. Dan bagi saya ancamannya cukup besar kerana apa yang saya sebut tadilah, ekonomi kita berasaskan
kegiatan dan aktiviti interaksi sosial. Tanpa atau kurangnya sosial, kurangnya atau lumpuhnya ekonomi. Lumpuhnya ekonomi, peluang pendapatan, peluang pekerjaan akan jatuh merudum. Jadi di manakah kita nak cari peluang-peluang pekerjaan dia? Dan kita, walaupun ini ia adalah satu yang negatif, tetapi Perak selama ini adalah satu tempat di mana memang kita mengalami satu penghijrahan modal insan yang besar, yang teruk. Orang Perak ni gemar sangat nak pergi kerja kat KL, nak suka sangat pergi kat Singapura ke Penang ke. Cuma apabila perkara ini berlaku, jatuhnya peluang-peluang pekerjaan di Kuala Lumpur, di Penang ke Singapura ke mana-mana, kemungkinan besar akan ada kembalinya ramai anak-anak Perak. Kita ini mesej tersirat kepada saudara Hafizi ni. Baliklah kampung. Tapi ini merupakan satu peluang, tetapi kita harus mengambil tindakan sekarang untuk mewujudkan suasana membantu, bersolidaritas dan memberi bantuan kepada SME juga kepada dan wujudkan suasana untuk anak-anak muda negeri Perak untuk kembali mewujudkan bisnes mereka sendiri. Jadi ada ancamannya, tetapi pada waktu yang sama ada peluang-peluang yang kita dapat di sinilah. Ya, YB. Dan kita dah tak banyak masa, tapi kita nak tahu ya pandangan YB sendiri dalam menyesuaikan rakyat di Pasir Pinji, mungkin di Perak secara keseluruhannya. Bagaimana untuk menyesuaikan diri mereka kepada satu normal baharu, the new normal, seperti yang YB sendiri cakap tadi, dalam ancaman itu ada juga peluang. Jadi dalam menyesuaikan diri dengan normal baharu ini, apa rancangan YB sendiri mungkin dari sudut ekonomi dan juga dari sudut sosial untuk psikologi rakyat sendiri di sana? Apa persiapan YB untuk rakyat di sana? Bagi saya dia ada dua asas pertama lah. Kita kena sedar bahawa sebelum ini pun jurang di antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin dan berpendapatan rendah semakin jauh. Dan sekarang dengan normal yang baru ini, atau dengan keadaan yang baru yang unprecedented lah orang putih cakap, akan wujud satu ruang, satu jurang lagi di mana mereka yang fasih atau boleh dan mampu berada di dalam dunia maya atau dunia digital ini akan lebih jauh lagi dengan demo yang tak berapa reti nak hidup dalam dunia maya atau dunia digital ni. Bagaimana kita nak tutupkan jurang yang berada dan yang susah, dan dunia orang yang mampu digital, yang tak mampu digital. Jadi bagi saya, khususnya di kawasan Pasir Pinji dan juga di negeri Perak, saya akan sedaya upaya untuk membantu menutupkan jurang dua dimensi ini. Dan keduanya, waktu teman masih dalam kerajaan ni, salah satu agenda adalah untuk mewujudkan satu ekonomi manusiawi. Apakah itu ekonomi manusiawi? Di mana kita mempertingkatkan kegiatan-kegiatan dan membantu mereka yang terlibat dalam mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, perniagaan-perniagaan dan aktiviti komersial yang berasaskan keperluan asas manusia. Di mana ambil contohlah penjagaan. Kita mungkin sedia maklum bahawa negeri Perak ni adalah satu negeri antara yang tertinggi, bukan antara yang tertinggi daripada warga emas dia, atau negeri atau negara yang menua atau aging population dia. Jadi ekonomi penjagaan yang memang pada saat ini kita lebih tahu dan lebih menonjol bahawa ada ramai warga emas, orang-orang Perak, uncle-uncle, aunty-aunty, datuk nenek yang memerlukan penjagaan, tetapi ada satu kelompongan yang tidak diisi, iaitu perkhidmatan penjagaan yang diperlukan, yang ada peluang di sebaliknya. Bila ada ancaman, di sebaliknya sudah tentu ada keperluan untuk memperbaikinya. Jadi di situ ada peluang-peluang pekerjaan, dan antara sukan juga, sebab sebelum ni saya exco sukan. Sukan adalah sesuatu yang sekarang rakyat memang tak boleh nak menunggu boleh bersukan lagi.
Jadi di situlah kalau kita boleh kembali atau kerajaan sekarang di negeri Perak atau pusat boleh meletak fokus atas kita menghidupkan kembali industri atau ekonomi pelancongan sukan. Di situlah ada banyak peluang anak-anak Perak. Korang kena dan wajib pulang kepada tanah air dan bantu hidupkan kembali industri-industri ini. Baik, YB, bercakap mengenai industri-industri yang seperti YB katakan, industri seperti perkhidmatan, penjagaan warga emas dan sebagainya, dan kalau kita nak saksikan di PKP ini, industri sebagai contoh industri perusahaan kecil sederhana PKS lah yang banyak terjejas seperti perusahaan mikro, dan kalau kita tengok dekat Pasir Pinji itu penuh lah demo-demo yang meniaga tu, tepi-tepi jalan semua tu, semestinya demo ni semua terkesan lah dengan PKP ni. Agaknya bagaimana bantuan yang diberikan kepada mereka dan bagaimana mereka ni sebenarnya nak survive kalau tempoh PKP ini semakin lama mungkin semakin lanjut dan sebagainya, YB. Betul. Fizi pun tahulah pasar malam kat SPPK dekat kampung Mika tu, sebenarnya 3-4 hari yang lepas saya telah keluarkan satu kenyataan media selepas saya sempat berbicara dan juga berunding dengan Grab, dengan GrabFood dan juga Foodpanda. Saya menyedari bahawa terdapat peluang untuk kita membantu yang peniaga-peniaga pasar malam, peniaga-peniaga pasar tani, dan dalam beberapa hari lagi demo yang bertahun-tahun berniaga di pasar Ramadan. Yang dah seksa sebulan lebih ni peniaga pasar tani dan pasar malam ni demo dah seksa sebulan, tak boleh nak berniaga, putus rezeki dan sebagainya. Dan nampak ada sedikit kelemahan dari segi bantuan kepada peniaga pasar malam. Tetapi yang saya sebut tadi, jarak di antara demo yang mampu digital yang tak mampu digital ini, saya tak nampak kerajaan cukup agresif untuk membantu. Dari segi syarat untuk memberi bantuan kewangan kepada demo ni, yang golongan ini cukup lemah. Dan bagi saya lah, pada saat ini kita perlu memastikan bantuan sampai ke mereka, khususnya pasar tani, untuk satu, membina kapasiti atau mewujudkan kapasiti yang tak ada kepada pasar tani. Dan kita nampak ada peniaga-peniaga pasar malam yang sekarang dah reti sangat, dah hebat sangat, memang handai masuk Facebook, buat live untuk jual benda kat Facebook. Tetapi bukan semua mampu, bukan semua reti. Jadi kita sebagai wakil rakyat dan juga khususnya lah kepada kerajaan perlu sampaikan kapasiti itu kepada demo. Dan pada waktu yang sama, selepas berbincang dengan Grab, dengan Foodpanda, dengan beberapa orang, dengan Helpy, saya telah berjaya sekurang-kurangnya sedikit untuk memengaruhi keputusan kerajaan negeri di negeri Perak untuk berfasilitasi dan menyelaraskan wujudnya landasan e-bazar, khususnya bagi untuk bazar Ramadan ini. Kerajaan negeri bekerjasama dengan GrabFood, bekerjasama dengan Foodpanda untuk mewujudkan e-bazar di mana peniaga-peniaga bazar Ramadan, pasar malam, pasar tani boleh menggunakan platform demo Grab dengan Foodpanda untuk menyampaikan perkhidmatan, menyampaikan produk-produk demo dari rumah peniaga ke rumah pihak pembeli. Jadi ini adalah bagi saya suatu peluang yang telah menjadi kenyataan, dan saya rasa ini adalah antara yang saya puas hati dengan usaha saya sendiri. Tetapi saya rasa semua rakyat Perak, semua rakyat Malaysia perlu berganding bahu untuk sama-sama menjayakan transisi daripada yang dulu, norma yang dulu kepada norma yang baru ni. Yap.
Sebelum kita berpisah YB, kita nak tahu juga cadangan YB sendiri. Tadi banyak YB sentuh tentang jurang digital, jurang mereka yang berada dan mereka yang susah, dan juga YB kita dengar cukup dekat dengan rintihan dan keluhan penduduk di Pasir Pinji ini. Jadi berdasarkan keluhan-keluhan yang YB dengarkan ini, cadangan YB kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri bagaimana untuk ambil pengajaran sedikit daripada apa yang telah dilaksanakan setakat PKP bermula ini, dari sudut terutamanya bantuan ekonomi, bantuan prihatin, bantuan buat PKS. Adakah ia mencukupi? Apa lagi yang perlu diperkukuhkan sekiranya PKP dilanjutkan ataupun pasca PKP ini? Apa cadangan YB? Bagi saya rancangan yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sudah tentu ada ruang untuk menambah, ruang penambahan yang cukup. Tetapi saya rasalah lebih sesuai untuk kita membuka perbincangan dan juga membuat keputusan yang cepat dari segi penyaluran bantuan dan juga mekanismenya. Bagi saya, wakil rakyat tak kisahlah dari pihak sebelah kerajaan atau di sebelah sini, di pembangkang, pada saat-saat krisis peperangan ini, wakil rakyat punya kapasiti dan kewajipan untuk menggunakan network dan jaringan orang, sama ada orang parti atau orang sukarelawan, untuk menyampaikan bantuan. Dan sekiranya pada peringkat awal lagi, Kerajaan Persekutuan maupun negeri mengambil bukan non-partisan, bipartisan, pendekatan bipartisan, di mana panggil semua wakil rakyat, buatlah Zoom, kata okey, sekarang kita tak kisah kamu ni dari parti mana, sekarang kita semua wakil rakyat, semua kena mewakili rakyat dan membantu rakyat tanpa memilih bulu. Komunikasi diadakan dengan semua, menggunakan semua jentera, semua wakil rakyat, semua NGO, semua sukarelawan yang ada untuk sama-sama sampaikan bantuan. Saya tak nampak perkara ini berlaku. Dan sekiranya ini berlaku, usaha kita akan jauh lebih efektif dan jauh lebih produktif. Namun demikian, sekarang kita nak jenguk balik ke belakang pun tak gunalah. Tetapi sekiranya krisis sebegini berlaku lagi, saya menyarankan kepada kerajaan pusat maupun kerajaan negeri, sekiranya ada krisis sebegini lagi, perkara pertama yang harus dibuat adalah tak kisah parti mana, panggil semua, kata inilah objektif kita, inilah keputusannya, sama-sama kita melaksanakannya, sama-sama kita sampaikan maklumat, sampaikan bantuan dan sampaikan apa yang perlu. Kita mengejar mangsa dengan bantuan yang kita nak sampaikan, dan jangan kita nak ingat dan fikir mangsa mampu mengejar bantuan. Baik, terima kasihlah YB, pekat benar cakap Peraknya. Kita pun rasa macam rindu betul nak balik Perak. Nasib baiklah kita ni, mak ayah kita duduk dekat KL ni semua. Jadi YB, terima kasih banyak kerana bersama dengan kita untuk membincangkan mengenai isu rakyat di Pasir Pinji. Dan lepas ni kita minum kat sesi 18 YB ya. Okey, baik YB, terima kasih YB. Dan itu dia YB Howard Lee, merupakan Adun Pasir Pinji Perak. Banyak perkongsian diceritakan mengenai Pasir Pinji dan juga mengenai belia di Perak dan sebagainya. Dan untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafizi Rosli. Dan saya Nala Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.